أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini untuk halaman yang ke-62 dalam surah Ali Imran. Surah yang menceritakan tentang prinsip bagaimana untuk kita terus istiqamah dalam kehidupan kita, untuk terus kita berjaya hingga ke syurga. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua bersama dengan ahli keluarga, mungkin ada yang berada di pejabat mengikuti My Quran Time, baca, faham, amal. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Fazrul ya. sihat. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ceria Ustaz ini Ustaz. Ceria terus Ustaz. ya. Cantik bunga tu Ustaz. Oh ya, ada kaitan dengan hari ini Ustaz memulakan juz yang keempat kita. Allah, Subhanallah. Ini sebagai satu anugerah yang kita syukuri betul-betul Ustaz ya, disebabkan kita hari itu bermula pada awal bulan 6 betul, itu Ustaz. ya, juz yang pertama. Betul Ustaz. Dan alhamdulillah hari ini sudah juz yang keempat. Allahu akbar. Masya-Allah. Jadi Jam ini cilik, apa pengalaman ataupun setakat Ustaz 3-4 juz ini Ustaz ya, bersama My Quran Time, ada masa di offline bersama dengan peminat ataupun yang bukan peminat Ustaz Tarmizi tetapi peminat Quran. Betul Ustaz. Macam mana Ustaz? Subhanallah. Seperti kata Ustaz tadi, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, inilah satu nikmat agung Allah Taala kurniakan kesempatan kepada kita, dalam kita secara sedar maupun tidak. Sebenarnya setiap hari kita dihidangkan dengan Al-Quran dan kita diberi kesempatan untuk terus mendalami mempelajari Al-Quran. Ada yang kita jumpa Ustaz memang sangat-sangat bersyukur dengan nikmat ini, yang berkata sebelum ini kami jauh dengan Al-Quran, kami tak sempat dengan Al-Quran dan kami hanya baca Al-Quran, tak tahu betul atau salah, panjang pendek dengung, bahkan tak faham. Tapi alhamdulillah sehinggalah ke saat ini, dan hari ini kita masuk juz yang keempat Ustaz. Subhanallah. Ataupun orang panggil, ada orang kampung panggil juz lantana. Jadi satu nikmat agung, satu nikmat hebat, satu nikmat yang kita perlu syukuri. Dan mudah-mudahan Ustaz, Allah SWT terus kurniakan kekuatan pada kita
untuk kita terus fasih lidah kita menyebut kalamullah, dan Allah SWT lapangkan dada kita untuk kita memahami isi kandung Al-Quran, insya-Allah. Jadi itulah yang kita harapkan pada tuan-tuan yang berada di rumah, untuk share pada hari ini, sempena dengan permulaan kita namakan musim keempat lah ni, musim keempat. Pasal bila kita tukar-tukar musim ni, dia rasa semangat sikit. Kalau tidak, kita rasa macam bila nak habis juz ke-30 tetapi sebenarnya setiap halaman itu adalah anugerah jadi kita share itu, harapnya nanti keluar balik di Facebook pada tahun hadapan. Rupa-rupanya saya sudah setahun bersama dengan juz yang keempat. Apatah lagi kalau kita share pada setiap hari, Ustaz, sebagai rekod bersama bahawa timeline kita adalah timeline dipenuhi dengan Al-Quran. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan mendalami halaman ke-62. Mari kita lihat kepada sinopsis ringkasan bagi halaman ini. Kita akan melihat kepada bentuk sedekah, bentuk sedekah yang kita akan lihat bersama. Mari kita tengok sinopsisnya. Yang mabrurah, yang diterima, yang baik dan mendapat pahala, pada ayat yang ke-92 Kemudian pada ayat 93 hingga 95, bantahan terhadap kaum Yahudi yang mengharamkan sebahagian jenis makanan, dan kedudukan Baitul Haram dan kewajipan menunaikan haji. Menarik, pada hari ini kita berbincang tentang infak di peringkat atas, kemudian tentang makanan, dan kemudian pasal haji, Ustaz. Jadi sekali lagi seperti melompat-lompat dia punya topiknya, tetapi insya-Allah bersama dengan tuan-tuan hari ini kita akan sama-sama ikuti apakah yang ada pada halaman ini untuk menjadi panduan. Apatah lagi bila bercakap tentang juz pertama banyak bercerita tentang hati, juz kedua banyak bercerita tentang sistem peraturan dan solat, juz ketiga banyak bercerita tentang infak dan kebenaran, juz keempat ini pasal apa? Kita sama-sama baca daripada ayat 92 hingga 96. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita nak sambung bacaan kita di juzuk yang keempat ini, nak memulakan juzuk yang keempat, iaitu pada muka 62. Kita akan baca yang pertama ini ayat 92 Ustaz, sehinggalah ayat 96. Dan menarik Ustaz, dalam ayat 95 ada satu tempat yang disebutkan dalam beberapa buah kitab, iaitu tentang waqaf Jibril, Ustaz. Waqaf Jibril iaitu pada tempat ayat yang ke-95, qul sadaqallah, kan, waqaf Jibril, ataupun nama lainnya ialah waqaf sunnah ataupun waqaf Nabi. Kenapa dinamakan waqaf sunnah atau waqaf Nabi? Kerana Rasulullah SAW senantiasa waqaf pada tempat tersebut. Dinamakan waqaf Jibril pula kerana Nabi mengambil bacaan Al-Quran daripada Jibril AS. Namun waqaf ini waqaf Jibril ini tak disebutlah secara jelas dalam kitab ulum Quran, tafsir dan hadis dan sebagainya. Namun disebut dalam disebut juga oleh Syekh Mahmud Khalid Al-Husari, dan juga disebut dalam kitab oleh Imam As-Samuni, iaitu pada 10 ataupun 17 tempat dalam kitab Haqqut Tilawah pun ada disebut tentang waqaf Jibril ni, Ustaz. Jadi kita berhenti dekat situ, qul sadaqallah, dan makna dia pun sangat baik sekali kalau kita berhenti dekat situ. Ada 17 tempat, salah satunya dekat sini. Jadi kita baca dulu ayat dinamakan waqaf Jibril tu pasal apa, Ustaz? Pasalnya Nabi SAW sentiasa berhenti dekat situ, dekat qul sadaqallah, dan Nabi ambil daripada Jibril alaihissalam. Namun yang saya sebut tadi maksudnya tidaklah disebut secara sahih dalam kitab ulum dan sebagainya, tapi disebut oleh para ulama Al-Quran juga. Waqaf Jibril. Jadi tapi yang pentingnya makna dia ataupun tempat berhenti itu sangat-sangat elok dan sempurna dari segi makna dia. Jadi eloklah kalau berhenti kat situ. Nanti kita tadabbur apa isinya, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Okey. Kita baca ayat 92 sehingga ayat 96. Saya nak cuba, Ustaz, dengan taranum Hijaz lah. Baik, dahulu. Boleh, Ustaz? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min شيء فإن الله به عليم كل
الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم. Surahul Azim, begitulah bacaan daripada ayat 92 hingga 96 Ustaz. Terima kasih ya. Kita memulakan bagi juz yang keempat Ustaz ya. Jadi dia nak memulakan itu Ustaz ya. Lan tanalul birra hatta, Allah mengingatkan kepada kita semua pada juz yang ketiga sebenarnya di penghujung itu ayat 92, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta yang kamu cintai, dan apa-apa pun yang kamu dermakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini adalah kesinambungan daripada halaman yang ke-61 ya, bila bercakap tentang perjuangan Ustaz ya, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bawakan kembali, kalau kita perasan juz yang ketiga ini banyak cerita pasal infak pada surah Al-Baqarah, kemudian cerita tentang kebenaran, tentang Nabi Isa, kemudian dihujungkan pada ayat 92 itu ya dengan infak juga ya. Maksudnya apa? Bila bercakap tentang hati kita sudah diadun pada juz yang pertama, kemudian kita sudah mengikut peraturan tentang solat, tentang menjaga hak dalam keluarga pada juz yang kedua, ada pasal haji. Juz yang ketiga bercakap tentang infak, perjuangan dan bagaimana transaksi ekonomi, diakhirkan dengan peringatan daripada Allah, kamu tidak akan beroleh bir. Dalam surah Al-Baqarah ada juga ayat bir Ustaz ya. Pun Allah bercerita tentang selain daripada iman, Allah bercerita tentang infak kepada orang yang memerlukan. Jadi Allah menyatakan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apakah syarat untuk kita infak ataupun berjuang ini? Infakkan mimma tuhibbun. Bukannya ma tuhibbun tetapi mimma tuhibbun. Menarik perkataan itu Ustaz ya. Maksudnya Allah bukan harapkan kalau saya ada telefon ini kan semuanya saya dermakan. Betul. Ya, kalau saya cinta pada telefon ni bukan semua, mimma, sebahagian sahaja. Jadi maksudnya sebahagian daripada telefon ini ataupun daripada masa saya, daripada rezeki yang saya ada, saya digalakkan untuk infak yang saya cinta betul itu, maka itu yang dinamakan sebagai albir. Ya, albir ini ada kaitan dengan bar Ustaz ya. Bar ini maksudnya adalah dataran. Kalau bahr itu lautan. Jadi di bahr tak stabil, tapi bar dataran itu lebih stabil. Bila seseorang itu nak jadi stabil dalam hidup dia, maka dia perlu melaksanakan bir. Ya, bir dan bar itu daripada kata akar yang sama. Jadi
Kalau orang itu stabil, kalau saya nak menstabilkan diri saya dalam berjuang, dalam saya nak membina diri keluarga saya, dalam organisasi saya, maka apa yang Allah nyatakan, tunfiqu mimma tuhibbun, iaitu kamu sentiasa infak, berikan apa yang kamu cintai. Dan salah satu perkara yang kita cintai ialah masa, Ustaz. Ya, subhanallah. Masa, ya, selain daripada duit, okey, betul, tetapi masa juga sesuatu yang kita cintai. Kadang-kadang ada orang yang dia gunakan masa dia untuk dia buat me time, kan, ataupun dia nak gunakan semuanya untuk kepentingan diri dia saja. Tapi Allah cakap, kalau boleh apa yang kamu cintai, kalau boleh kamu berikan sebahagiannya. Wama tunfiqu min syai'in. Kalau di dalam surah Al-Baqarah Allah cakap tentang apa yang kamu tunfiqu min khair, daripada kebaikan. Tapi kalau di sini Allah kata wama tunfiqu min syai'in, iaitu apa yang kamu infakkan dari sesuatu fa innallaha bihi alim. Allah tahu tentang perkara tersebut. Jadi sesuatu itu mungkin ada yang kita bagi secara ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Ada yang kita bagi baik, ada yang kita bagi yang second third hand, ya. Kalau third hand rasa tak nak tu, okey, itu saya bagi. Tapi yang cantik, yang okey tu nanti dulu, kan. Masa paling saya cintai pada waktu pagi saya bagikan untuk saya cari duit, contohnya lah, ya. Tapi yang baki-baki, yang ngantuk-ngantuk tu saya bagi pada Quran, contoh, kan. Tak naklah begitu. Jadi kita doa pada Allah SWT, kita dapat beramal dengan perkara ini, pasal fa innallaha bihi alim. Allah tahu, ya, Allah tahu apa yang kita berikan. Dan bila Allah tahu, ya, lebih kurang macam kalau bos tahu kita buat kerja terbaik, bos bagi kita tip top, ya, ya, pasal bos dia ada duit. Sekarang ini lebih daripada itu, pencipta bos yang paling kaya, kalau Allah tahu kita ini buat yang terbaik, sudah tentunya Allah akan beri yang terbaik untuk diri dan keluarga tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi itu sebabnya bercakap tentang Quran, tentang solat, kalau boleh kita bagikan masa terbaik, ya, perhatian terbaik, ya. Kalau perlu letak telefon ke tepi sekejap, tapi kalau guna Facebook kena guna telefon, Ustaz, kan. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi maksudnya kita fokuskan masa yang kita cintai ini untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan balas. Jadi permulaan bagi juz yang keempat ini Allah mulakan tentang kullut ta'am, ya. Kullut ta'am, setiap makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Yaqub, ya. Israel nama lainnya, ataupun Yaqub nama lainnya Israel, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan, ya. Katakanlah wahai Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang yang benar. Memulakan perbincangan kita juz yang keempat ini, Ustaz, cerita pasal hakikat tentang kehidupan beragama, ya, hakikat tentang kehidupan beragama. Allah cakap untuk Bani Israel ni sebenarnya kullu ta'am kana hillal li Bani Israel, sebenarnya semua makanan, ya, dia adalah satu penyataan lah, bukan maksudnya orang Bani Israel ni dihalalkan makan batu, makan najis, bukan, kan. Allah nak cakap banyak sangat, ya, makanan telah dihalalkan pada Bani Israel, sikit je yang diharamkan, bukan, ya. Yang haram tu banyak. Bukan haramnya banyak, ya. Dan bukan pula kata maksudnya Bani Israel ni dia boleh makan batu ke, kan, halal ke makan, bukan. Memanglah halal, kan, tapi tak ada orang makan batu pun. Betul, ya. Ceritanya ini satu penegasan daripada Allah nak beritahu pada Bani Israel, Allah dah banyak bagi macam-macam, mengapa dia nak buat sesuatu fokus pada benda yang tidak dihalalkan, ya. Tapi lebih daripada itu, apa yang dibuat oleh Bani Israel, pelajaran untuk kita, ya. Kalau surah Al-Baqarah tu panjang tentang perkara ini, Allah sambung lagi. Allah kata apa? Illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Ceritanya, Ustaz, ya, Nabi Yaqub ni dia tak suka makan, salah satunya makan daging unta. Dia tak suka. Jadi bila tak suka, disebabkan Bani Israel ni dia tengok kepada Israel, pada Nabi Yaqub tak suka daging unta. Dia kata Nabi Israel ataupun Nabi Yaqub ini mengharamkan daging unta. Dia bukan berteraskan pada Taurat, dia berteraskan kepada orang. Jadi bila dia ikut dia punya tokoh dia, ini tokoh Nabi ni, dia bila ikut tokoh dia lebih kurang macam inilah, Ustaz, ya. Kalau saya kan, saya bukan tak suka kacang tapi tak boleh makan kacang. Contohnya lah, kan. Contoh ya, Ustaz, ya. Jadi bila tak boleh makan kacang pasal kesihatan ke apa ke, kalau orang lain tengok saya, kan, dalam program ke, saya tengok ada makanan berkacang, saya tak nak. Jadi kata kalau nak pandai tadabbur mesti elak makan kacang. Allahuakbar. Adakah itu cara yang betul? Dia seperti
apa? Kadang-kadang bila jadi begitu, akhirnya hilang roh agama yang sebenarnya. Betul. Dia lebih kurang beginilah ustaz ya, kalau ada pasu ni, oh ni berat ni. Kalau bunga ni, masya-Allah, kita rasa macam nampak cantik ustaz ya. Allah Cantiknya, wah cantik betul ni kan. Tapi sebenarnya kalau cium bau dia, tak ada bau pun rupanya ini pokok pasu kan, contohnya lah kan. Okey, ataupun kalau pokok yang sebenarnya pun kadang-kadang luarnya cantik, betul, tapi rupa-rupanya dalam tu dah dimakan anak-anak. Ya, apa poinnya bila bercakap tentang beragama ini, spirit ataupun roh agama ini ada pada kitab wahyu daripada Allah. Kena merujuk balik kepada, kalau zaman Bani Israel itu kepada Taurat. Dan bagi kita bukan merujuk kepada tokoh-tokoh ya. Tokoh tu rasa dia tak makan kacang, tokoh tu katakan dia ini tidak buat sesuatu ikut peraturan ke, kemudian kita kata sebenarnya kita kena ikut tokoh ini. Padahal sebenarnya tokoh itu mungkin ada kesilapan. Betul. Kan, ataupun ada keinginan, kesukaan yang dia tak suka pasal kesihatan, pasal peraturan dan sebagainya. Tetapi yang penting kita mesti berbalik kepada apa? Kepada Taurat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah ya, fatu bit Taurah fatluha in kuntum sadiqin. Kalau betul sangat apa yang kamu cakap tu, cuba tengok dalam Taurat ada tak bahawa sebenarnya yang daging unta tadi tu diharamkan, padahal itu bukanlah daripada Allah. Jadi Allah mengingatkan pada ayat 94. Jom Ustaz kita baca ayat 94 ini untuk memastikan kita pada hari ini dalam keadaan yang huru-hara ya. Bercakap tentang kadang-kadang orang tak dapat pisahkan di antara kebenaran daripada Quran dengan kebenaran daripada tokoh. Ya, kita kena asingkan, kalau tidak kita akan jadi macam Bani Israel. Penting ya. Jadi ayat 94 Ustaz kita baca bersama insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sebelum baca ayat 94, terima kasih nak ucap Puan Zahrah tengok daripada Kawash. Sambil-sambil apa ni? Puan Sabah Taylor dengar sambil siapkan tempahan. Allahuakbar. Dan seorang lagi Ustaz. Saudara Zaid Ikmal, walaupun di perantauan dengan waktu yang berbeza, hati tetap setia dengan My Quran Time. Salam buat Ustaz dan semua kru dari Switzerland. Masya-Allah. Baik. Ayat 94 saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faman افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Maka barang siapa mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah menyatakan orang yang zalim ini apabila mengadakan pembohongan, maksudnya pendustaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala min ba'di dzalik, ya, selepas dah dapat kebenaran tetapi rupa-rupanya dia tidak merujuk kepada kitab. Dia merujuk kepada pendapat, dia kata dan ini tokoh ni Israel ini, Nabi Yakub ni tokoh. Betul. Kan? Jadi kita sebagai umat Islam belajar daripada ayat ini, jangan kita berpegang kepada tokoh. Ya, jangan berpegang pada tokoh. Pasal kita berpegang pada tokoh akan mati, tokoh akan silap, tokoh boleh kadang-kadang dia terpeleot misalnya. Dia boleh macam pokok ini akhirnya jatuh juga, habis cantiknya, tetapi yang tidak hilang cantiknya itu keindahannya, kemukjizatannya adalah daripada Al-Quran. Dan ini yang kita belajar pada ayat 94 disambung ayat 95 tadi lah Ustaz. Qul sadaqallah. Subhanallah, memang bila Ustaz cakap waqaf Jibril ya, itu dari segi tajwid kan. Tapi dari segi maksudnya ini tadi apa? Betul lah Allah. Subhanallah. Allah ini memang betul apa yang Allah sebutkan. Jadi berpeganglah kepada apa? Kepada Allah. Ya, benarkan Allah, kita akan jadi orang yang siddiq, yang benar, yang terus dipimpin. Tapi kalau kita betulkan tokoh, ya, kita betulkan tokoh melampau daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita harapkan tuan-tuan. Dengan kita mendalami My Quran Time ini, kita harapkan kita letak Quran tu lebih tinggi daripada tokoh. Betul. Ya, Allah cakap apa? Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikut kaedah agama Nabi Ibrahim betul-betul hanif, ya, yang lurus. Jangan jadi orang yang mensyirikkan. Ya, orang yang mensyirikkan ini sampai tahap ialah dia ada tokoh agama kan, tapi dia letakkan sama tahap ataupun lebih tinggi daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memerlukan kepada
kejelasan penghijrahan, ya, salah satu kisah penghijrahan ini, pengorbanan ini dalam ayat 96 tentang Bakkah. Ya, sejarah Mekah ini, iaitu dia adalah sumber keberkatan dan sumber hidayah, ya. Dan insya-Allah kita akan sambung selepas rehat, tapi sebelum itu kita nak tengok perkataan hari ini. Apakah perkataannya? Habba. Habba. Perkataan ini berulang 95 kali di dalam Al-Quran yang bermaksud mencintai, menyayangi, menyukai. Inilah yang disampaikan pada ayat 92 sebentar tadi, iaitu kita tidak akan stabil kebaikan dalam diri kita. Ya, stabil itu ada kaitan dengan bir itu kebaikan, kebajikan yang stabil hatta hanya bila kita menginfakkan apa yang kita cintai. Ustaz, ya. Jadi setiap kali kita nak ada sesuatu yang kita cinta, duit kita ke, ataupun masa kita ke, ataupun apa-apa saja, Facebook kita ke, fan kita ke, apa kita cinta sangat, kalau kita dapat infakkan, gunakan untuk manfaat orang lain, maka sebenarnya Allah menjanjikan, kalau Allah tahu, maksudnya pastinya Allah akan bantu kita dan akan terus pimpin kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang bersama sadaqallah. Ya, penting sangat jangan sampai kita ini bersama tokoh melampau daripada ayat-ayat Allah, nanti kita sedekah, dia tambah nama. Ya, jangan letak sedekah Fazrul, jangan. Ya, salah. Ya, pasal Fazrul ni banyak salah. Tapi kalau sedekahullah, sudah pasti inilah impact daripada Quran Time yang kita harapkan kita peroleh. Kita bersambung My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Bismillah. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat kita ramai sekali yang bergabung dengan kita. Ustaz, ada Mak Etun. Mak Etun. Tengah tengok dengan cucu-cucu. Subhanallah. Kita ada Puan Arina Arifin. Alhamdulillah, salam dari Germany. Subhanallah, bersama juga menyaksikan kita sekarang. Dan Arisha Syukrina, tetap setia dengan My Quran Time sambil tunggu anak pulang dari sekolah. Salam dari bumi Brunei Darussalam. Masya-Allah. Terima kasih kerana bersama dengan My Quran Time, Ustaz. Itu nikmat, Ustaz, yang Allah Taala beri, Ustaz. Kita bersama dengan Al-Quran, dan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, saya nak jemput untuk semua bergabung dengan kita di platform rasmi kita. Kita ada Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time, dan juga Facebook kita My #Quran Time. Kita juga ada di YouTube channel kita My #Quran Time Official, dan juga nak jemput sahabat-sahabat semua ikuti kita di Instagram My Quran Time Official. Subhanallah. Jadi itulah, ada yang nak bertanya soalan, ada yang nak kongsikan nota, Ustaz. Betul. Ada yang nak jemput Ustaz Fazrul dan sebagainya. Bolehlah dekat situ platform kita. Dan seperti biasa, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak berkongsi tentang tajwid. Namun saya juga nak sebut kat sini bahawa amat penting sekali untuk kita berpegang kepada Al-Quran. Betul. Jangan berpegang pada tokoh. Contoh saja salah sebut ke, salah baca, salah terang dan sebagainya. Manusia, Ustaz, banyak kekurangan dan kelemahan saya. Dan hari ini kita nak kongsi, kita nak belajar satu huruf yang saya rasa agak mustahak untuk kita kongsikan sama-sama. Huruf yang pada saya, Ustaz, sepanjang pengalaman belajar dan mengajar, antara huruf yang susah sangat untuk kita menyebutnya dengan tepat, iaitulah huruf Dad. Subhanallah. Inilah gambar rajah dia, makhraj al-lisan, iaitulah huruf Dad, iaitu bahagian tepi lidah sama ada kiri atau kanan dirapatkan pada bahagian dalam gigi geraham atas, huruf Dad. Kalau saya, Ustaz, lidah saya, Ustaz, kena bahagian tepi lidah saya tu gigi geraham sebelah kiri. Kalau saya lah, mungkin Ustaz Fazrul belah kanan dan sebagainya, mungkin tuan-tuan sebelah kiri atau sebelah kanan. Contoh pada ayat yang ke inna awwal baitin, ayat yang ke-96,
wudi'a, inna awwala baitin wudi'a. Jadi tepi lidah kan, saya kena gigi geraham sebelah kiri kalau saya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena latih. Banyak yang berlaku huruf dha ni disebut antaranya disebut dengan menebalkan huruf dal. Ada ustaz? Inna awwala baitin wudi'a jadi dal. Kan? Iyyaka na'budu. Oh, okey. Orang Itu macam banyak. orang mana tekan iyyaka na'budu waladha. Iyyaka waladha kan, ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladha. Jadi bahaya Ustaz. Jadi jangan bunyikan huruf dha itu seperti kita menebalkan huruf dal, jangan. Huruf dha ni ada setengah ulama tajwid kata huruf dha ni antara huruf yang tak dapat dalam bahasa lain kan. Bahasa Arab ni pun namanya lughatul dad. Ya, lughatul dad kan. Jadi kena hati-hati. Banyak yang penting bila kita sebut huruf dad, jangan bunyi ta, jangan bunyi dha, jangan bunyi dal yang ditebalkan. Jadi insya-Allah akan bunyi dad. Betul. Kata jadi ghairil maghdubi alaihim waladdad. Itu macam dodol Pak. Dha tu kan. Waladda wudi'a. Jadi itulah satu huruf yang kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran, penonton yang dikasihi semuanya. Masya-Allah, itulah yang kita boleh baca dalam ayat 96 Ustaz ya. Betul, Ustaz. Yang mungkin kalau Ustaz kita nak teruskan pelajaran kita ini dengan aplikasi macam mana nak baca dot itu Ustaz ya, pada ayat 96 selepas ini. Cuma sebelum itu kita tadi sinopsis kita dah terangkan, tapi ada lagi sambungan ya. Mari kita saksikan sinopsis bagi bahagian kedua ini, iaitu pada ayat 98-99 ini, hati ahli kitab dalam kekufuran dan sikap mereka menghalang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan peringatan Allah berhati-hati dengan sebahagian orang yang diberikan kitab. Jadi ada cerita pasal Mekah, ada cerita pasal ahli kitab yang akhirnya dalam muka surat ini memberi kesimpulan kepada kita, berhati-hati dengan orang yang tidak berteraskan kepada Alkitab. Jadi jom kita sama-sama teruskan bacaan kita ayat 96 Ustaz ya. Kita patah balik 96 nak dengar wudi'a itu macam mana, dan kemudian terus sampai ke hujung ayat yang ke-100 insya-Allah. Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton dikasihi Allah SWT sekalian, kita terus nak menyambung ayat 96 sehingga ayat yang ke-100 di muka surat 62. Saya nak sambung dengan tarannum Sabah pula saya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن
تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 96 hingga 100 itu Ustaz, menyambung kepada kalau tadi kita berbincang tentang qul sadaqallah, ya, mengapa pentingnya qul sadaqallah, kerana yang betul-betul benar adalah Allah, perkataan daripada Allah. Tokoh tidak semestinya benar, ya, kerana tokoh ada kekurangan dan kelemahan yang perlu kita sikapi dengan panduan daripada Allah Subhanahu taala. Dan kaedah untuk memastikan kita ini bersama dengan ayat-ayat Allah, Allah memberikan kepada kita satu daripadanya dinamakan sebagai baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkatin mubarakah, ya, bi bakkatin mubarakah wa hudan lil alamin, iaitu pada ayat 96 sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, ya. Di sini digunakan istilah Bakkah kerana dia ada kaitan dengan sejarah nama asal Mekah ini. Tapi kalau dalam surah Muhammad digunakan perkataan Mekah. Maksudnya bila dah jadi Mekah yang sekarang inilah. Baik. Jadi di sini apa kepentingannya? Satu, wudi'a linnas. Dia bukan kepada orang beriman sahaja, tetapi sebenarnya bait ini, Baitullah Al-Haram ini untuk seluruh manusia. Ya, jadi ini mesej kepada seluruh manusia, dan lebih daripada itu Baitullah Al-Haram ini adalah mubarakan wa hudan lil alamin. Dia adalah penuh barakah dan juga adalah menjadi petunjuk. Mengapa jadi petunjuk? Kerana sekarang ini kita menghadap ke kiblat yang sama, ya. Mengapa jadi mubarakan? Kerana di sinilah keberkatan yang banyak. Siapa yang pergi ke sana sahaja, walaupun tahun ini kita tak dibenarkan umrah haj, tapi kalau dapat peluang ke sana, itu adalah peluang barakah yang besar, ya. Barakah yang besar, kerana bercakap tentang barakah yang besar ini, thubutul khair, maksud barakah itu kebaikan yang teguh, ya. Siapa dapat melawat ke sana, dapat diizinkan ke sana, insya-Allah dapat barakah demi barakah. Dan kita doakan tuan-tuan, kita diizinkan lagi menjejak ke bumi Baitullah Al-Haram di Makkatul Mukarramah. Fihi ayatun bayyinat, ya, iaitu di sana terdapat tanda yang jelas, iaitu ayat yang jelas, iaitu apa? Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim kalau dekat tepi Kaabah Ustaz, kan, yang ada macam mas tu. Maqam Ibrahim itu, saya sebenarnya awal pun bila tengok dalam gambar rasa ini ada apa, kan. Tapi bila Allah cakap begini, sebenarnya Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri, ya. Ini bukan kubur Nabi Ibrahim. Ada orang kata maqam tempat kubur, bukan. Ini tempat berdirinya tu, kan. Itu sebenarnya adalah ayatun bayyinat. Allahuakbar. Itu adalah petunjuk, tanda yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi sejarah, ya, yang masih ada sampai sekarang. Kalau ada yang kata betul ke, itu kena tanya arkeologis, pakar arkeologi, pakar sejarah lah, betul tak betul. Kalau dulu saya bekerja sebagai carbon dating Ustaz, ni mengukur berapa hayat bagi sesuatu fosil ke apa ke, boleh buat eksperimen itu. Tapi bukan sekadar tanya betul ke tak betul, tak pakai ilmu, memang kita kata betul tak betul Ustaz, ya. Jadi bila bercakap tentang Maqam Ibrahim, bagi tuan-tuan yang pernah berpengalaman ke sana melihat Maqam Ibrahim ataupun ada peluang lagi lain kali, perhatikan ayat 97 ini, pasal ia patut menjadi ayatum bayyinat, menjadi
tanda yang jelas. Ya, kerana apa? Kerana itu tanda bahawa Allah ini sentiasa menebarkan barakah dan juga hidayah kepada seluruh alam. Ya, dengan dihantar seorang insan yang bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Siapa yang masuk ke dalamnya Masjidil Haram kana amina, ya, menjadi aman ataupun selamat. Dua perkara selamat, satu di dunia ini akan selamat, dan lebih daripada itu siapa yang diizinkan masuk ke Masjidil Haram dengan betul-betul beriman, maka orang itu selamat di akhirat nanti, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'u ilaihi sabila. Siapa mampu tunaikan haji, tapi siapa yang kufur, ya, ada perbincangan dalam kitab, kalau orang tu 5 tahun diberikan kemampuan ustaz, ya, tapi dia tak nak tunaikan haji, sebenarnya dia dianggap sebagai tetapi dia tidak mengunjunginya, nescaya dia diharamkan daripada kebaikan-kebaikannya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibn Hibban dalam hadis kursi ada diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maksudnya apa? Mesej kepada saya, kepada semua, kalau kita diberikan peluang 5 tahun kita ini memang okey, duit cukup apa sebagainya dalam akaun tabung haji ke yang private ke apa sebagainya, yang swasta, kena cepat-cepat tunaikan haji. Jangan bertangguh pasal waman kafara, siapa yang kufur daripada kewajipan ini, Allah kata Allah ini maha kaya daripada seluruh alam. Apa maksud maha kaya? Maksudnya Allah tak perlukan kita, kita yang perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah kaya ataupun mampu, kemudian kita buat-buat macam tak perlukan Allah, bersedialah, ya, bahawa orang-orang ini diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas daripada ayat ini, maksudnya kita ikut kepada tokoh yang telah di-endorse oleh Allah. Ini point dia. Ini penting. Ini point dia, kan. Pergi haji, kita tengok tokoh yang di-endorse, yang dicop oleh Allah, Nabi Ibrahim, yang ini okey. Tapi kalau tokoh-tokoh lain namanya Fazrul, tak payah ikut. Kan? Ikut pada mana yang ikut pada Al-Quran sahaja. Dan lepas itu Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang dekat dengan, yang pakar kepada kitab, pada ayat 98, 99 hingga ke 100. Jadi nak minta pada Ustaz, kita tengok pada ayat 98 ini, peringatan agar siapa yang makin dekat dengan kitab, jaga-jaga. Kalau kita merujuk kepada orang yang pakar kitab, kalau zaman Bani Israel itu dinamakan Ahlul Kitab, apa yang perlu kita perhatikan? Jangan kufur kepada ayat-ayat Allah padahal kamu, ataupun wallahu syahidum ala ma ta'malun, padahal Allah menyaksikan. Apa ceritanya? Ceritanya kalau orang yang makin dekat dengan kitab, dia nampak kebesaran Allah, jangan kufur kepada perkara tersebut, ya. Dan salah satu petanda kufur itu ialah pada ayat 99 itu menghalang orang daripada beriman. Dia nak bawa orang kepada, kalau orang Nasrani itu nak bawa kembali kepada agama Kristian, man amana tabghunaha iwaja, untuk melalui jalan bengkok, ya. Itu satu dalam agama Kristian, ya. Tetapi lebih daripada itu ialah dalam agama Islam, kalau ada orang yang pakar kitab, ya, ustaz, ulama sebagainya, tapi dia nak bawa orang ke jalan yang bengkok, itu juga adalah peringatan pada ayat 99 yang kita nak lihat bersama-sama, ya. Allah beritahu pada ayat 100, wahai orang-orang yang beriman, Ustaz, ya. Ini peringatan daripada Allah, jangan taat sebahagian daripada orang yang diberikan kitab kerana dia nak kembalikan kepada kekufuran. Kalau Ustaz boleh baca ayat 100 untuk kita ingat bersama-sama, dan kita nak semak lagi apa maksudnya selepas ini, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat kita Puan Faridah Awang. Terima kasih, alhamdulillah, mengikuti program My Quran Time dengan murid-murid pendidikan khas. Subhanallah. Allah. Yang itu yang ada yang kata minta sign language, Ustaz. Sign language. Allahu akbar. Doakan agar dapat, ya. Malaysia Quran Awal kita ada. Betul, Ustaz. Ya, tapi nak dapatkan yang doakan, insya-Allah, pakar bahasa Arab, dan dia kita perlukan lebih banyak lagi lah, ya, tuan-tuan, doa, ya. Mungkin ada yang nak menaja, yang sign language ini, kan. Masya-Allah. Insya-Allah, Ustaz. Kita baca ayat 100, ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan
الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, Allah mengingatkan kepada kita semua Ustaz ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian daripada orang yang diberi kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Jadi ini adalah peringatan. Dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat wahai orang-orang beriman Ustaz ya. Sebenarnya boleh saja terus saja in tuti'u fariqan. Tak ada ya ayyuhallazina amanu. Betul. Ya. Tapi mengapa Allah panggil? Dia lebih kurang kita dah baca dah terhengguk-hengguk Ustaz ya. Ya. Lepas tu Allah kata panggil balik kan. Okey saya. Ya, pastikan bangun balik ya. Pasal apa? Pasal Allah sayang kepada kita. Allah nak pastikan iman kita ini, kadang-kadang bila dah panjang sangat baca Quran Ustaz ya, dia punya walaupun betul baca kan, tapi dia punya rasa dalam dia tu tak berapa rasa kan? Jadi Allah panggil, maka apa yang perlu kita buat, kita kena jawablah ya, bahawa ya Allah betul-betul saya tidak akan taat kepada sebahagian daripada utul kitab. Orang yang beri kitab ini, kalau zaman dahulu itu mereka nak kembalikan kepada kufur. Zaman sekarang pun ada orang yang dia kaji pasal Al-Quran ya, tetapi maksudnya dia ada agenda udang di sebalik mi. Ya, jadi yang itu kita kena jaga-jaga. Kita ada yang bertanya di Facebook tadi, Abu Talib tu bukan ke ikut Nabi Ibrahim? Ya betul, dia ikut Nabi Ibrahim, tapi ingat jangan ikut tokoh. Ya, kita ikut Nabi Ibrahim itu pasal Nabi Ibrahim ikut kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Abu Talib ikut Nabi Ibrahim, dia memperjuangkan sangat Kaabah itu, tapi hilang ketauhidan kepada Allah, maka itu juga tidak diterima ya. Kita perjuangkan Nabi Muhammad, kita perjuangkan kepada kebaikan, kita mestilah berteraskan kepada panduan yang ada di dalam Al-Quran, barulah kita terelak daripada mengikut macam Abu Talib. Abu Talib Ustaz, dia berjuang memang mantap kan. Dia perjuangkan Nabi Muhammad tu, rasanya kalau banding yang saya jauh tu kan. Tetapi disebabkan apa? Disebabkan bukan kerana mengikut kepada Al-Quran. Yang kita doakan dengan tuan-tuan bersama, dapat sedikit pun kita cuba sedikit demi sedikit, moga-moga kita ini dapat mengikut uswatun hasanah daripada Nabi Ibrahim bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu yang pertama daripada ayat 92, kita belajar, kita dermakan sesuatu yang terbaik dan dicintai ataupun disayangi pada hari ini. Semak balik masa kita, duit kita, sebahagiannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita elakkan daripada mengada-ngadakan ya apa yang Allah tidak nyatakan di dalam Al-Quran ya. Kalau nak cakap itu pendapat saya, keinginan saya suka makan kuih tiaw ke apa ke, okey, jangan cakap kuih tiaw ini memang adalah salah satu produk sunnah. Kan habis ceritanya ya, pasal itu mengada-ngadakan bagi Allah dan juga Rasul. Yang ketiganya, berhati-hati dengan orang Yahudi dan Nasrani yang cuba untuk membawakan ideologi dalam bentuk pelbagai ya, dalam bentuk media, dalam bentuk penulisan, yang harapnya dengan kita selalu membaca Al-Quran, kita terdinding daripada panduan ataupun cabaran-cabaran tersebut. Moga-moga Allah pimpin kita Ustaz. Ya Ustaz. Mohon Ustaz berdoa bersama pada hujung ini. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sebelum doa Ustaz, sama-sama kita nak panjatkan doa juga buat sahabat kita yang tadi, ada seorang sahabat kita Nur Mazwin Ahmad, doakan kami di Ambangan Heights setengah PKPD Ustaz. Subhanallah. Di Kedah sana. Darurat ni. Darurat dia diperketatkan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT lindungi dan kurniakan kesembuhan dan lindungilah daripada COVID ini insya-Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami ini hati yang tidak terlalu cintakan dunia
menyebabkan kami jadi takut untuk keluarkan harta kami ke jalan-Mu ya Allah. Akan tetapi ya Allah, pupuklah hati kami menjadi hati yang senantiasa mudah untuk mengeluarkan harta kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mata kami ini ya Allah, jadikan ia suka membaca kalam-Mu Al-Quran. Lidah kami ini ya Allah, lidah yang fasih lancar membaca kalam-Mu Al-Quran. Hati kami ya Allah, hati yang diberi kekuatan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Perkenankan duhai Allah, Tuhan yang maha memperkenan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengurniakan, mengabulkan doa yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah, dan terus kita berikan, ya, mewakafkan apa yang kita cintai sebahagiannya. Salah satunya peluang tuan-tuan berwakaf Al-Quran untuk ummah. Banyak Al-Quran yang sebelum ini yang diwakafkan telah sampai ke penjara, ke pejabat polis, ke institusi-institusi, dan kita doakan tuan-tuanlah salah seorang yang dapat berinteraksi dengan ayat 92 sebentar tadi, untuk kita memulakan juz yang keempat pada hari ini. Kita bertemu lagi pada ulangan jam 5 Ustaz, ya. Sekarang ini kita bertukar, ya. Kita hari Isnin sampai hari Jumaat halaman, ulangan Sabtu Ahad. Betul, Ustaz. Jadi ulangan kita kalau halaman ini pada jam 5, petang, jam 10 dan 6 pagi. Dan program ini dibawakan khas oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan semua terus berinfak apa yang kita cintai kerana Allah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.